Selamat petang. Ada orang tanya dengan aku, patutkah Najib memecat Lokman Adam sekarang? Patutkah Najib untuk meninggalkan Lokman Adam sudah sekarang? Sudahkah Najib bergantung sepenuhnya pada orang yang betul? Semua jawaban aku, iya. Pertama sekali, Lokman Adam sebenarnya tidak ada apa-apa jawatan dalam UMNO. Dia hanya pengikut setia kepada Najib. Ramai orang tanya, kenapa aku hentam Lokman Adam sangat? Bukan aku hentam, tapi aku kesian pada Najib. Karena yang dibuat oleh Lokman ini banyak membuatkan Najib yang terkesan. Lokman kurang terkesan, Najib yang terkesan pada pendapat aku, karena Najib sedang merayu dalam pengampunannya. Selain daripada itu, aku juga fikir Najib sekarang ini dia perlukan penasihat yang baru. Najib tak perlu tukang kipas yang lama. Karena sebelum ini, seperti yang kita tahu, banyak orang yang suka kipas Najib. Itu juga menjadi puncak kejatuhan Najib. Ramai yang tak tegur Najib. Pada pendapat saya, ramai yang tak tegur Najib. Lebih ramai yang mengipas Najib daripada yang menegur Najib. Andai kata Najib mempunyai penasihat yang tepat, aku pikir tindakan meminta pengampunan tergesa-gesa kepada yang di-Pertuan Agong itu tidak akan terjadi. Ini tidak. Belum sampai 24 jam dikenakan hukuman, dimasukkan dalam penjara, sudah terhege-hege, tergesa-gesa meminta pengampunan kepada yang di-Pertuan Agong. Bukankah itu sesuatu yang boleh menyinggung? Bukankah itu sesuatu yang boleh menyinggung Istana Negara? Seakan-akan mempergunakan pula yang di-Pertuan Agong. Itu sebabnya aku selalu terfikir dan aku selalu memberikan pendapat, Najib perlu penasihat yang tepat pada waktu ini. Najib perlu orang yang tepat pada waktu ini. Tidak perlu lagi tukang kipas, kerana Najib memang hanya tinggal guna kipas sekarang di penjara. Tak perlulah lagi tukang kipas. Selain itu, aku fikir sudah tiba masanya para pemimpin yang ada di dalam parti-parti politik mempunyai penasihat-penasihat yang tepat. Jangan lagi ada penasihat yang hanya tukang kipas. Tukang kipas ni dia selalu hanya memuji dan memuji, tapi jarang sekali berani mengkritik dan mengubah. Aku puji Rafizi, kerana Rafizi berani memberikan pendapat beliau walaupun kadang-kadang tidak selari dengan pendapat Anwar Ibrahim. Tetapi pada masa yang sama, Rafizi tidak pernah mengecam Anwar Ibrahim. Itulah kehebatan Rafizi. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Aku tak sokong siapa-siapa, tapi ramai yang kata, kenapa aku hentam Lokman Adam, tak hentam Anwar Ibrahim, tak hentam Safi Afdal, tak hentam Jeffrey Kitingan, tak hentam siapa Asta itu Jeffrey Kitingan lah, Pak Irin Kitingan kah, Safi Afdal kah, Bung Mukhtar kah. Dorang kata, kenapa kau tidak bantu jadi majukan Sabah? Aku kata, ini cara aku majukan Sabah, supaya orang-orang Sabah sedar yang kita ini satu Malaysia, lebih kurang gitulah. Tapi yang aku tertarik, dorang kata begini, apa pendapat kamu tentang Lokman Adam? Aku muda je. Kalau aku setuju Lokman Adam itu dikekalkan di UMNO kalau dia boleh berubah. Sebab aku nak bagi tahu, aku pernah sangat teruja dengan UMNO satu ketika dahulu. Tapi sejak 2 menjak ni, aku masih teruja, tapi aku perlu melihat perubahan dulu ke dalam UMNO. Antaranya ialah orang-orang yang macam tidak berfikir bila bercakap, perlu disingkirkan dulu. Ataupun dengan kata lain, perlu berubahlah. Jadi kalau dapat berubah, Lokman dapat berubah, sangat baik kepada UMNO. Sebab ia juga boleh katakan satu aset untuk UMNO, kerana dia setia. Aku tak boleh nafikan Lokman Adam ni adalah pemimpin yang setia.
Tapi kamu mesti tidak pernah tahu kan Luqman Adam dulunya di parti mana. Coba kau kaji. Sebenarnya Luqman bukan dari UMNO dulu. Bukan, tapi kamu kaji sendiri. Tapi sekarang dia pengikut paling tegar kepada Najib. Cuma aku tak tahulah dia tegar pada Najib atau tegar pada UMNO. Kedua, aku pikir kalau orang tanya aku dan mereka suka dengan satu isu sebelum ini dalam konten aku, yaitu apabila aku kata Luqman Adam bakal dipecat selama-lamanya oleh UMNO. Aku pikir itu mungkin tidak mustahil. Sebab tidak masalah untuk Luqman mungkin digantung. Tapi bukanlah selama-lamanya lah kan. Tapi kalau mungkin boleh menyebabkan kesusahan kepada Najib terutamanya juga kepada UMNO, ialah apa salahnya diberi pengajaran. Dan aku pikir salah satu sebabnya ialah kenapa aku rasa Luqman perlu diberikan pengajaran, kerana salah satu sebab mungkin ini pendapat aku. Salah satu sebab mungkin Najib tak dapat pengampunan mungkin juga disebabkan oleh kelancangan pendapat ataupun suara daripada Luqman Adam. Itu pendapat aku. Pendapat kamu semua, karena harus kamu ketahui Luqman Adam selalu menghantam tiga pribadi ini sekarang. Yang paling teruk dihantam adalah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri ialah orang yang akan menasihati yang di Pertuan Agong. Kalau dia selalu kecam Perdana Menteri, mahukah Perdana Menteri memberikan nasihat kepada yang di Pertuan Agong untuk mengampuni Najib? Selain daripada itu, Shahidan Kasim juga adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi adakah dia juga tersinggung dengan perbuatan Luqman Adam menghentam bosnya? Bos Shahidan Kasim siapa lagi kalau bukan Ismail Sabri? Dan tindakan Luqman Adam yang juga mahu peguam negara diganti juga telah menyinggung salah seorang ahli lembaga pengarah itu, lembaga pengampunan itu. Jadi aku pikir berterus terang sajalah aku, walaupun mungkin ini sesuatu yang mungkin tidak disetujui oleh ahli-ahli UMNO yang lain, tapi apa salahnya beri pengajaran kepada Luqman? Kalau digantung selama-lamanya pun itu tergantung pada keputusan UMNO Zahid Hamidi. Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ada satu isu yang paling mengejutkan aku ditulis oleh Sabudin Husin. Najib ada satu pilihan terakhir yang boleh dia buat supaya pengampunan dirajanya dapat diputuskan dengan segera. Aku nak cerita sedikit, tapi jangan skip sebab aku nak cerita. Ini satu-satunya harapan yang boleh dibuat oleh Najib untuk lepas dan cepat dapat pengampunan diraja. Tapi sebelum itu, ikuti dulu latar belakangnya. Begini latar belakang dia. Kalau katalah Najib diberikan pengampunan untuk kes SRC internasional, makna kata Najib akan dilepaskan. Tetapi Najib masih menjalani perbicaraan untuk 5 atau 6 lagi kesnya. Bagaimana kalau Najib salah lagi dalam kes 1MDB dan kes-kes yang lain? Adakah Agung akan sentiasa memberikan pengampunan berkali-kali kepada Najib? Ini akan membuat tidak rasional untuk Agung mengampuni Najib bagi kes kesalahan SRC internasional melibatkan salah guna kuasa penyelewengan 42 juta dana SRC. Betulkah tidak? Betul kan? Tidak rasional Agung mengampunkannya buat masa ini sehingga selesai kes-kesnya. Semua itu. Tapi ada satu pilihan Najib, yaitu menurut Sabudin Husin, sediakan Najib mengaku bersalah untuk semua kes-kes yang lain. Sebab kalau Najib mengaku bersalah untuk semua kes-kes yang lain itu, makna kata dia sudah dijatuhkan hukuman keseluruhannya dan dia boleh memohon pengampunan diraja untuk sekaligus kesalahan itu dan proses pengampunannya boleh dipendekkan. Kalau tidak, dia akan melalui satu jangka masa yang sangat panjang untuk menghabiskan ke semua kes yang belum selesai itu. Bayangkan kalau satu kes perlu habiskan selama 1 tahun atau 2 tahun. Simpanlah 1 tahun lah. Jadi kalau 1 tahun campur, ambil masa mungkin dalam 3 tahun. 3 tahun terpaksa Najib habiskan, itu pun belum pasti lagi. Belum sampai ke mahkamah persekutuan lagi. Jadi,
Aku rasa setujulah dengan apa yang Sabudin kata ini. Hanya ada satu pilihan untuk Najib, yaitu dia mesti mengaku bersalah atas keempat-empat kesnya yang belum selesai, dan kemudian setelah semua hukuman dirangkumkan serta menjalani kehidupan di penjara selama beberapa tahun, ketika itu mungkin ada kewajaran untuk lembaga pengampunan memberi pengampunan kepada Najib. Tetapi persoalan besar di sini ialah, sediakan Najib mengaku bersalah atas semua kes itu yang ia dengan sendirinya bermakna beliau mengakui secara keseluruhan penglibatannya dalam skandal 1MDB. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.